InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, pihak Lokal Ihsan, khususnya Al-Fadilah, Kak Majini kita, semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini di Zoom, di live IG dan juga di Facebook. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita semua dalam siri kuliah pengajian penama buku Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini buku dia. Dan pada minggu yang lepas kita telah berhenti di petua yang ke-6. Petua ke-6 daripada petua-petua rezeki bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Pada minggu lepas saya pun dalam keadaan yang kurang sihat sebab baru sahaja ambil vaksin dos yang kedua. Maksud tu pun agak demam, tak demam. Tapi alhamdulillah semangat daripada semua jemaah yang selalu bersama dengan kita pada setiap minggu telah memberikan antibody yang sebenar untuk kita menguatkan diri kita, dan lepas habis daripada kuliah tu jadi demam balik kan, tertidur balik dekat katil. But alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi petua rezeki daripada Al-Quran Sunnah. Macam yang kita sebut sebelum ini, petua rezeki yang kita ambil ini bukan daripada sebarangan, bukan daripada teori-teori usahawan dan sebagainya, tetapi yang kita ambil ini daripada yang maha memberikan rezeki kepada kita, iaitu Allah Ar-Razzaq. Jadi daripada siapa lagi yang perlu kita dengar ataupun kita pelajari teori-teori ini selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya-Allah jika kita applykan apa yang telah Allah pesan kepada kita, apa yang telah Rasul juga kongsikan kepada kita, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang sentiasa dilapangkan rezeki dia. Baik, petua yang ke-7 kita akan sambung lagi, iaitu salah satu daripada petua untuk nak kita mendapatkan rezeki yang luas, kelapangan, iaitu menyantuni golongan yang kurang berkemampuan. Maksudnya kita buat baik. Kalau kita jumpa orang-orang yang susah, bila kata-kata tak berkemampuan ni, dia ada banyak kategori. Ada boleh kita katakan golongan miskin. Ada juga sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Iaitu bila kita tengok ada orang yang ada kekurangan daripada sebahagian sudut rezekinya, maka kita pun bantu mereka, kita lapangkan mereka, kita gembirakan mereka. Dan bila kita telah mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting sekali kita kena ingat, jangan kita mengangkat diri kita merasakan bahawa kita berjaya adalah hasil daripada kebijaksanaan kita. Kita berjaya adalah daripada strategi yang telah kita rancangkan. Kita rasa kita berjaya kerana kita. Selalu tak dengar orang-orang usahawan-usahawan berjaya yang mana mereka ni bila mereka nak memotivasikan, memberikan semangat kepada audiens di hadapan, mereka lebih suka akan mengatakan, saya dulu begini, saya begini, saya buat ini, saya usaha, saya bijak, saya plan, saya itu dan ini. Sometimes kita tengok mereka ni terlalu fokus kejayaan mereka itu adalah berpunca daripada diri mereka sendiri, sampaikan mereka terlupa bahawa yang membantu mereka sebenarnya selama ini, yang menjadi tulang belakang kepada mereka selama ini, mereka itu mungkin tidak dihargai. Rakan sekerja kita, yang mana mereka ini mungkin daripada peranan yang kita rasakan kecil sahaja pun, itu pun memberikan faktor untuk kita berjaya. Bahkan kita kata isteri kita, pasangan kita sekalipun. Kalau isteri kita tidak memberi, kalau kata macam saya ni lah, kalau kata isteri saya tidak memahami
tugas saya, skop saya sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang perlu untuk nak turun ke masyarakat ataupun perlu untuk nak menyelesaikan banyak komitmen-komitmen, mungkin saya tidak akan berada di sini pada hari ini. Sebab apa? Bila kita keluar, bayangkan kalau kita keluar, kita tahu isteri kita mungkin tak senang. Bila kita balik dia buat muka masam. Bila kita balik dia macam memberontak. Dia pun macam cakap suara tinggi kepada kita, sindir-sindir kita dan sebagainya. Bila kita tak rasa tenang, kita pun susah nak buat kerja kita. Tapi bila kita ada pasangan yang cukup memahami kita, kita kena hargai. Bila kita ada sahabat-sahabat yang selalu bersama dengan kita, yang selalu membantu kita, yang selalu menjadi tulang belakang kita, kita kena hargai. Walaupun kalau kita ada rakan sekerja yang kerja dia cuma bancuh teh untuk kita, itu juga sangat penting yang membantu kejayaan kita. Sebab peranan yang kecil-kecil yang kita rasakan kecil itu, itulah faktor yang boleh menentukan sama ada kita beroperasi dengan baik ataupun tidak. Macam kalau kita umpamakan sebuah kereta. Kalau sebuah kereta ni, dia mesti even skru yang kecil-kecil kita tengok tu pun memainkan peranan yang sangat penting. Kalau tak ada skru tu, kereta pun tak boleh nak berjalan dengan baik. Mungkin akan menyebabkan kemalangan. Dalam kereta, pemandu sangat penting. Tayar juga sangat penting. Enjin juga sangat penting. Komponen-komponen ribuan ataupun ratusan komponen-komponen lain yang ada dalam kereta tu, semua sangat penting untuk nak dipanggil ataupun dipandu sebagai kereta. Sebab tu kita jangan sombong. Jangan bila kita berjaya kita hanya ingat kita sahaja. Satu hari seorang sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua pun kenal sahabat ni. Masa tu Sa'ad ni dia berjaya dan dia merasakan bahawa diri dia memiliki banyak kelebihan yang tak ada pada orang lain. Macam kita lah, kita kata bila kita berjaya kadang-kadang kita ingat, ini dulu aku susah payah macam ni, aku buat macam ni, aku macam tu. Dan Nabi SAW pun mengingatkan Sa'ad. Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Nabi kata, bukankah kamu mendapat pertolongan, maksudnya daripada Allah, dan rezeki, melainkan dengan sebab orang yang lemah daripada kalangan kamu. Ini hadis riwayat Bukhari. Maksud Nabi SAW, apa yang kamu miliki pada hari ini, bukankah kerana orang-orang yang kamu rasakan picisan tu, yang kamu tak nampak peranan dia di mata kamu tu, bukankah kamu dibantu pada hari ini, berjaya pada hari ini dengan pertolongan mereka? Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, innama yansurullahu hadhihi al-ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Nabi kata, sesungguhnya Allah membantu umat ini melalui orang yang lemah daripada kalangan mereka, melalui doa mereka, melalui salat mereka, melalui keikhlasan mereka. Itu hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kita jangan lupa, ada di sana manusia-manusia yang mendoakan kita. Saya juga merasakan begitu. Kan? Andai adanya sedikit nikmat, sedikit kejayaan yang Allah berikan, saya tak pernah merasakan itu daripada saya. Never. Dan kalau fikirlah, saya bukanlah nak kata cerdik sangat, nak kata rajin sangat pun tidak. Tapi Allah bantu saya melalui insan-insan mulia yang berada di sekeliling saya. Doa-doa mereka, kita tak nampak. Mereka mendoakan kita di belakang. Mereka support kita. Mereka bantu kita. Mereka senangkan hati kita.
Mereka bantu urusan kita dalam pelbagai benda, menyebabkan hati kita lapang. Bila kita nak buat sesuatu tu, kita rasa tenang. Dan itu sangat membantu kita untuk nak melaksanakan tugasan-tugasan harian kita. Itu sebenarnya yang saya merasakan rahsia kejayaan. Bukan kerana diri, bukan kerana saya, tetapi adalah kerana Allah hantar insan-insan mulia ini untuk hadir dalam hidup ini, supaya mereka lah yang bantu kita untuk nak melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Allah jadikan manusia ni berbeza-beza daripada sudut rezeki. Allah yang maha tahu melalui hikmah dan kebijaksanaannya. Orang miskin ataupun yang kurang berkemampuan, hakikat dia merupakan nikmat yang besar buat golongan yang diberikan kelebihan harta dan kudrat. Kesenangan yang mereka perolehi sebenarnya pasti, iaitu orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya dalam apa jua sekalipun yang dilakukan, sebenarnya mesti ada sentuhan-sentuhan daripada mereka yang susah ini. Sama ada melalui khidmat mereka, melalui doa mereka, ataupun barakah hasil daripada kebaikan yang mereka lakukan. Kemungkinan keberkatan rezeki itu datang daripada ibadah ataupun doa mereka yang ikhlas. Sebab orang yang di dalam kesusahan itu, bila dia berdoa kepada Allah, dia akan lebih khusyuk. Dia akan lebih rasa hampir dengan Allah. Kita doa masa dalam keadaan kita susah, kita merayu, kita merintih, kita menjiwai doa kita, kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Berbeza dalam keadaan yang kita senang. Dan apatah lagi, bagi hati mereka yang diisi dengan kesibukan dunia, menjadikannya mudah untuk dipenuhi dengan akhirat. Jadi, jangan lupa untuk nak menyantuni golongan-golongan yang kita rasakan kurang berkemampuan ini, golongan yang kita rasakan tidak berada di tahap kita, golongan-golongan yang kita rasakan lemah ini. Jangan lupakan mereka, kerana mereka jugalah punca rezeki kita. Kalau kita berjaya, ingat mereka. Ingat insan-insan yang berada di sekeliling, di samping kita. Baik. Petua yang ke-8, petua rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah yang ke-8. Yakni, kita ni kena selalu buat baik. Orang kata buat jahat buat apa? Bukan itu Melayu kata buat baik berpada-pada, berhati-hati. Buat jahat jangan sekali. Tapi saya nak kata buatlah baik sebanyak-banyaknya. Buat jahat jangan sesekali. Kan kalau buat baik berpada-pada ni dia macam nak suruh kita terlalu berhati-hati sangat sampai kita nak buat baik pun susah. Tapi kalau kita nak buat, kita buat baik pada orang. Tapi jangan sesekali kita buat jahat pada orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, Nabi kata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ingat hadis ni. Ini biarkan jadi pedoman dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa berbuat baik. Nabi SAW kata, sesiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin dalam suatu urusan dunia, meringankan kesusahan. Kalau kita ada sahabat kita umpamanya yang dalam keadaan memerlukan sesuatu, yang dalam keadaan kita tahu di dalam keadaan berduka, di dalam keadaan yang susah hati, dia mungkin ada satu kesempitan dalam kehidupan dia, kita bantu untuk nak ringankan. Maka Allah kata, Allah akan meringankan
kesusahan yang akan ditempuinya pada hari akhirat. Apa lagi kesusahan yang lebih merisaukan kita daripada hari akhirat? Jadi kita bantu mereka di dunia, Allah akan bantu kita di dunia dan juga di akhirat. Dan Nabi kata lagi, sesiapa yang memudahkan urusan seseorang yang sedang dilanda kesempitan, maka akan dipermudahkan urusannya di akhirat. Contohnya, kita tahu orang tu dalam keadaan hutang. Kita ada berikan mereka pinjaman. Mungkin orang tu dalam keadaan yang susah. Kita tahu dia memang jujur, dia tak cong-cong punya. Dan kita tahu mungkin dalam keadaan musim-musim begini, dia agak susah untuk nak menunaikan janji dia. Dia dah cuba tapi sangat susah. Kita pun sama ada kita tangguhkan tempoh bayar balik pinjaman dia, ataupun kita halalkan hutang dia, ataupun kita bantu dia. Bila kita kata mempermudahkan urusan ni, macam-macam bentuk. Sometimes kita tak sedar hadiah yang kita beri kepada seseorang itu, kadang-kadang makanan yang kita berikan kepada seseorang itu pun boleh melapangkan urusan dia, pun boleh menjadikan, yelah, dia berpunca daripada hati. Bila hati dia gembira, hati dia tenang, dia boleh berfikir dengan baik, dan kemudian dia boleh melakukan apa-apa tindakan yang berkesan, apa jua bentuk sekalipun. Jika kita permudahkan urusan saudara kita, maka Allah akan mempermudahkan urusan kita juga di dunia dan juga di akhirat. Dan Nabi SAW kata, siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya pada hari akhirat. Dan Nabi kata lagi, pertolongan Allah itu akan sentiasa bersama dengan hamba yang sentiasa menolong saudaranya. Ingat, itu hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa mengganjari seorang mukmin itu sesuai dengan jenis amalan dia. Dalam Islam ada satu kaedah yang dinamakan sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu daripada jenis amalan yang kita lakukan. Kalau kita tengok hadis ni tadi, sekiranya kita gemar membantu saudara kita, Allah akan bantu kita. Kalau kita selalu penuhi hajat saudara kita, Allah pun akan penuhi hajat kita. Kalau kita gembirakan dia, Allah pun akan gembirakan kita. Kalau kita suka menyusahkan orang tu, Allah juga akan susahkan kita. Kalau kita suka menyempitkan kehidupan atau rezeki seseorang itu, kita juga akan dihimpit ataupun disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita suka, even kalau kita suka bila kita memberi itu, kita memberi yang terbaik, kita memberi yang sebaik mungkin yang kita boleh beri, kita hargai seseorang itu dengan sebaik-baik penghargaan yang boleh kita lakukan, Allah juga akan berikan everything yang terbaik kepada kita. Allah juga yang maha luas rahmatnya akan memberikan selapang-lapangnya apa yang baik bagi kita ataupun apa yang dihajati oleh kita. Dan itulah sunnatullah terhadap para hamba-Nya, dan dia tidak pernah menyalahi janjinya. Dalam suratul Rahman, Allah Subhanahu wa taala pun sebut, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Bukankah tiada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga? Itu janji Allah. Allah pasti akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Allah Azza wa Jal yang maha luas lagi maha pemurah akan membalas amal salih kita berganda-ganda lebih besar daripada kadar yang kita lakukan, sesuai dengan keagungan Allah dan sifatnya yang mulia. Allah kata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Untuk orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, mereka akan dikurniakan segala kebaikan dengan bonus tambahan,
dan air muka mereka akan berseri-seri, tidak diliputi sebarang kesedihan dan kehinaan di akhirat. Mereka itulah ahli syurga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebab tu kita kena selalu berbuat baik sesama manusia. Walaupun orang tu nak pijak kita ke, orang tu nak apa ke yang kita rasakan dia nak ini, itu, ambil kesempatan dan sebagainya, tapi kita tidak akan rugi berbuat baik sesama manusia. Subhanallah, Allah rezekikan saya bertemu dengan manusia-manusia yang berhati mulia. Yang mana subhanallah hati itu macam ka'afidati tayyib, macam yang Nabi kata macam hati burung. Very simple, yang sangat very tolerate, yang sangat suci. Bila nak membantu dia membantu, bila nak memberi dia beri yang terbaik, bila dia tak ada nak bersangka buruk pada orang, dia tak ada nak menjatuhkan orang, dia tak ada nak ada niat dengki pada orang. Tapi apa yang dia ada tu dia syukuri, apa yang dia ada tu dia kongsi dan sebagainya. InsyaAllah bila kita buat baik sesama manusia, kita tak akan rugi. Dan tanpa kira kepada siapa-siapa pun. Sebab amalan itu merupakan kunci yang jarang kita sedari. Ingat tak ketika Allah Azza wa Jal berikan kemenangan ke atas Bani Israel dan Allah izinkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Allah bagi mereka pelbagai kurniaan. Allah janjikan tambahan nikmat dan ganjaran kalau mereka berterusan merendah diri dan membuat kebaikan. Allah kata wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah kata, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari apa yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri, dan mintalah ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan kamu, dan kami akan tambah lagi buat orang-orang yang baik. Allah juga menyifatkan kasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang banyak melakukan kebaikan. Sekejap. Adalah orang call ni. Okay. Allah sifatkan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang banyak melakukan kebaikan. Apatah lagi, bapa kepada para anbiya itu dikenali sebagai seorang yang suka membantu orang susah, yang jenis suka memuliakan tetamu, sampai banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Ibrahim sahaja disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 29 kali dalam 25 surah. Nabi pernah diuji begitu lama menanti kehadiran anak. Dan berkat kebaikan dan kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan baginda ramai zuriat, cucu cicit, even ramai daripada kalangan keturunannya merupakan para anbiya dan para rasul. Kedua-dua anaknya, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, cucunya Nabi Yaqub, cicitnya Nabi Yusuf, zuriat dia Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifl, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ramai lagi para anbiya yang lain. Kita pun ada ceritakan kisah mereka sebelum ini. Itu kurniaan Allah. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kemuliaan tersebut kerana kebaikan yang sentiasa dilimpahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah balas dengan kebaikan yang berganda-ganda. Cucu-cucu, zuriat-zuriat yang selalu akan berselawat, yang akan selalu mendoakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, adalah merupakan zuriat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan mirip rupa parasnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ini semua adalah rezeki yang sangat istimewa kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim selalu buat baik pada orang. Hati dia suci, selalu bantu orang. Pergi ke mana-mana dia bawa barakah. Allah kata wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Tengok Allah kata apa? Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim ni segala nabi-nabi ni sebagai zuriat dia yang telah kita sebutkan nama dia. Dan akhirnya Allah kata apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah balasan kami kepada orang yang berusaha ataupun yang selalu berbuat kebaikan. Muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Apa lagi yang kita inginkan selain daripada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat? Sedikit kebaikan yang kita lakukan di dunia dengan usia kita yang sementara ini, sedikit manfaat yang kita kongsikan sesama manusia, pasti akan dibalas oleh Allah Rabbul Alamin. Allah kata man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan dan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka. Allah janjikan balasan dan ganjaran kepada orang yang selalu buat kebaikan. Allah akan bagi rezeki, Allah bagi kedudukan, Allah bagi kelapangan, Allah bagi ketenangan, Allah bagi kebahagiaan, Allah bagi zuriat yang saleh. Berbagai lagi bentuk kehidupan yang baik. Tetapi Allah ingatkan, kalaulah kehidupan mereka di dunia ini diuji, lalu mereka bersabar dan terus istiqamah di dalam melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang jauh lebih mulia di akhirat yang kekal abadi. Allah kata lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan beroleh balasan yang baik. Dan sesungguhnya Allah kata balasan akhirat itu lebih baik. Dan sememangnya tempat di akhirat itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kena rajin untuk berikan manfaat. Walaupun sikit yang kita mampu, kita kongsikan dengan orang. Kerana Allah, dia tak akan sia-siakan walau sekecil mana pun kebaikan yang kita lakukan. Dan Allah pasti akan mengganjari di dunia lagi dengan ganjaran yang berupa keluasan rezeki. Allah akan menghindarkan kita daripada bala, berbagai kesukaran. Allah pasti akan beri bermacam lagi kurniaan. Dan di akhirat, Allah akan angkat darjat kita. Allah akan kurniakan kita syurga. Allah akan hindarkan kita daripada siksa api neraka, siksa kubur. Itu adalah ganjaran orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Manakala mereka yang tidak beriman, yang tidak melakukan kebaikan, Allah hanya akan, ataupun orang yang selalu buat baik, tapi dia tidak beriman, Allah akan bagi dia ganjaran di dunia sahaja. Di dunia ni, okey, Allah bagi dia kesenangan, Allah bagi dia sebahagian bentuk kebaikan, tetapi mereka tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah tidak akan menzalimi hamba dia. Apa yang kita buat walaupun sekecil-kecilnya, Allah pasti akan beri. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatan yujza biha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya yang beriman walaupun satu kebaikan yang kita lakukan. Dia akan berikan di dunia dan akan mengganjari kebaikan itu
di akhirat pula. Tetapi orang yang kafir, kata Nabi SAW, dia akan diberikan rezeki dengan pelbagai kebaikan yang dia lakukan di dunia. Di dunia ni dia boleh dapat. Kalau dia selalu tolong orang, Allah akan tolong dia dekat dunia. Allah akan mudahkan urusan dia dekat dunia. Allah balas dia dekat dunia, sampailah di akhirat nanti tak ada lagi dah ganjaran ataupun balasan bagi dia. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau kita nak kebaikan daripada Allah, kita juga kena berbuat baik sesama insan, sesama makhluk dia. Sebab kasih sayang daripada Allah, itu yang kita nak. Kan? Dan Nabi SAW beritahu, even apa yang Allah balas kepada kita di dunia ni, sebenarnya hanya sebis kecil sahaja berbanding dengan apa yang Allah nak simpankan kepada kita di akhirat. So janganlah kita nak mengharapkan balasan orang tu dekat dunia sangat. Kalau kita buat kebaikan pada seseorang tu, kalau Allah nak balas kebaikan kita melalui seseorang, jangan kita mengharapkan ganjaran di dunia. Sebab apa yang ada di dunia kecil je. Berapa banyak kita boleh dapat? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Itu dah cukup banyak bagi kita kat dunia, kita rasa banyak. Tetapi sebenarnya itu semua sangat-sangat picisan di sisi Allah. Kata Nabi SAW, Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, anzala minha rahmatan wahidatun bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa. Fabiha yata'atafun, wabiha yatarahamun, wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Wa akhara Allah ta'ala 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah kata, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Kalau kata rahmat Allah ni ada 100, satu sahaja yang diturunkan di dunia ini. Satu rahmat yang kita rasakan segala-galanya dekat dunia ni sekarang, hakikatnya semuanya adalah satu daripada 99 bahagian. Dengan satu rahmat yang Allah bagi kepada kita ni lah, kita tengok kita saling berkasih sayang. Allah bahagikan rahmat ni pada manusia, pada jin, pada binatang. Dengan itu, apa yang si fulan buat pada kita, apa yang kita bagi kebaikan pada orang lain, apa nikmat yang kita dapat, apa-apa kebaikan yang kita dapat dekat dunia ni, yang kita kongsi satu dunia berbilion-bilion, entah daripada dulu sampai sekarang ni, hakikatnya hanya satu daripada 100 rahmat Allah. Mana lagi 99? 99 lagi Allah simpan untuk menjadi kurniaan kepada hamba-Nya pada hari kiamat kelak. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Lebih besar kebaikan yang kita lakukan, maka semakin hampir kita dengan rahmat Allah. Dan ketika rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi diri kita, tak ada apa lagi yang perlu kita bimbang. Kita tak perlu risaukan lagi rezeki kita. Sebab pasti Allah akan menjaga kita. Pasti Allah akan, rezeki Allah itu akan menanti kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah kata, sesungguhnya rahmat Allah itu hampir dengan orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi, jangan lupa untuk nak berbuat baik. Ya, tak rugi kita berbuat baik, dan nak berbuat baik ni dah ada macam-macam bentuk. Berbuat baik ni, even kita saling beri hadiah di antara kita, kita saling mendoakan sesama kita, kita saling membantu sesama kita, kita saling mempermudahkan urusan sesama kita, any kind of kebaikan yang kita boleh lakukan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah kamu memperkecilkan sikit pun kebaikan, walaupun kamu boleh bertemu dengan saudaramu dengan membuat wajah yang manis. Kan, kalau kita jumpa orang kita macam tu je kan, orang mesti tak suka kita. Orang mesti rasa macam ni pahal ni, sombong semacam ni. Tapi kalau kita jumpa orang senyum, kita ramah, itu pun Nabi kata satu kebaikan yang kita jangan perkecilkan.
Even Nabi kata, jauhkan diri kita daripada api neraka. Walaupun dengan kita buat kebaikan sekecil ni, secebis daripada buah kurma tu. Buah kurma tu besar mana? Apalah sangat nilainya. Tapi secebis kebaikan itu pun, jika kita ikhlas, jika betul-betul kita memang nakkan kebaikan daripada Allah, itu boleh menjauhkan diri kita daripada api neraka. Jangan perkecilkan sedikit pun kebaikan. Kongsikan kebaikan yang kita lakukan kepada orang. Kalaulah kita tahu manusia ni biasa buat baik macam ni, kita buat lebih baik daripada itu. Bila kita nak beri, kita always berikan yang terbaik. Kita buat yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Itulah yang terbaik daripada segala kebaikan, insya-Allah. Baik. Kemudian petua yang ke-9. Petua yang ke-9 ni bukan mudah untuk nak dilakukan oleh diri saya sendiri dan juga semua orang. Apa dia? Petua yang ke-9 untuk dimurahkan rezeki, iaitu kita sambungkan silaturahim. Jangan perkecilkan. Ini Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kata. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ingat apa kata Nabi SAW? Sesiapa yang suka diperluaskan rezeki dia, diberkati ataupun dilanjutkan usianya, maka apa kata Nabi? Sambungkan silaturahim. Nabi kata siapa yang nak rezeki dia luas, siapa yang nak kehidupan dia, usia dia, umur dia diberkati panjang, sambungkan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Ramai daripada kita mungkin tersalah faham. Silaturahim ni, dia ada orang ingat dia macam dengan kawan-kawan ni pun silaturahim. Sebenarnya maksud silaturahim yang asal adalah kekerabatan keluarga. Yang selain daripada keluarga kita panggil sebagai ukhuwah. Tetapi bila kata menautkan silaturahim, dia of course kita boleh menautkan pertalian, perhubungan. Sebab perkataan rahim ini asalnya daripada bahasa Arab. Rahim ini maksud dia adalah rahim wanita. Sebab daripada rahim wanita lah lahirnya sebuah keluarga. Kita tak akan lahir ke dunia tanpa rahim daripada ibu kita. Ibu kita tidak akan lahir melainkan daripada rahim ibu dia. Jadi silah ni maksudnya menyambungkan rahim. Maksudnya menyambungkan tentang sebuah kekeluargaan. Sama ada kekeluargaan kecil ataupun kekeluargaan yang lebih besar. Menyambungkan silaturahim merupakan petua yang sangat mujarab untuk nak kita meraih rezeki dan keberkatan hidup. Walaupun dalam Al-Quran Allah ada sebut walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap daripada umat itu ada tempoh, ada ajal dia. Dan bila telah sampai ajalnya itu, maka tidak akan dilewatkan walaupun sesaat ataupun diawalkan walaupun sesaat. So bila kita kata panjang umur, tak semestinya panjang umur ni kita hidup 80 tahun, 90 tahun, tak. Tetapi keberkatan umur itu boleh menjadikan seolah-olah usia kita yang panjang. Keberkatan ni satu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada kebaikan, manfaat yang banyak kita buat kepada orang, seolah-olah dia masih hidup. Kita tengok Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Para ulama dahulu kala. Kita ambil contoh Imam Nawawi. Dia tak kahwin pun. Dia umur dia pun tak panjang pun. 40 lebih dah meninggal. Tetapi kita tengok sampai ke hari ini, jasa-jasa dia, sumbangan-sumbangan dia, keilmuan-ilmuan yang kita duk, even orang dalam bidang agama ni semua akan kenal Imam Nawawi, akan petik daripada Imam Nawawi, akan belajar hadis-hadis Imam Nawawi, buku dia Riyadhus Salihin,
hadis 40, ini semua kitab yang diacarkan di serata dunia. Seolah-olah Imam Nawawi itu masih hidup lagi. Kita masih lagi menyebut tentang amalan dia. Itu keberkatan hidup. Walaupun dia telah meninggalkan kita lebih 1000 tahun lamanya, ataupun hampir 1000 tahun lamanya. Itu barakah yang kita nak daripada kehidupan kita. Kalau kita nakkan rezeki yang luas juga, kata Nabi SAW, kunci dia adalah terletak pada silaturahim. Kadang-kadang kita abaikan bab ni. Kita kadang-kadang renggangkan hubungan saudara mara kita, ukhuwah sesama sahabat-sahabat kita. Alasan kita apa? Sibuk bekerja. Ada orang sanggup berputus hubungan, berputus keluarga, berputus ukhuwah kerana harta. Itu yang kita alami sekarang. Bukankah itu juga yang selalu kita saksikan? Berapa ramai orang daripada kita yang sanggup membelanjakan harta dia untuk nak memupuk ataupun menaut silaturahim tanpa bersikap putus asa. Saya ada, Masya Allah, adalah kenal juga, ada sahabat baik, Masya Allah, yang mana dalam bab silaturahim ni, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingatlah, kau kata setiap kali macam musim-musim buah-buah ni kan, musim-musim durian, musim-musim manggis, musim apalah buah sekalipun, dia kalau beli, dia akan beli banyak. Dan bila dibagi banyak tu, dia akan hantar. Dia hantar pada sahabat-sahabat dia. Dia akan hantar kepada kaum keluarga dia. Mesti dia akan bagi punya. Dan kalau dia buat, bayangkan sometimes bila dia buat, misal kata percutian bersama kaum keluarga dia, dia bawa semua tanpa, maksudnya dia nak berkira. Ada orang ni kalau dia nak berjalan ni, kau bayar sikit, kumpul-kumpul. Dia tak. Kalau boleh dia nak bayar semua. Kalau boleh dia nak sediakan semua. Subhanallah. Dan bila diberikan, memang dia buat yang terbaik. Masya Allah, saya ingat, it's such a blessing. Allah kurniakan dia satu kehidupan yang baik lah, kita kata. Dikurniakan pasangan yang luar biasa. Dikurniakan anak-anak yang Masya Allah. Dikurniakan sahabat-sahabat yang saleh. Dikurniakan jalan keluar daripada kesempitan yang dia ada. Saya selalu kata kat dia, jangan risau. Dan orang macam Tuan Haji ni, Masya Allah, Allah pasti akan jaga. Kan? Sebab Allah tak akan sia-siakan. Itu janji Nabi SAW. Ya, dia selalu maksudnya berikan daripada diri dia tu untuk silaturahim, sedekah, bantu, hadiah. Bukan sekadar dibantu orang susah, tapi kadang-kadang benda yang basic je, daripada yang terdekat-dekat ni, daripada keluarga dia, daripada sahabat handai yang dia kenal, dia happy kan. Benda yang kita rasa benda tu kecil, tapi dia buat. Dan Masya Allah, memang Allah murahkan rezeki dia. Kita selalu fail, atau kita selalu gagal dalam soal ni. Termasuk saya jugalah mungkin. Kerana kita ni selalu akan buat baik kepada orang yang buat baik pada diri kita, ya kan? Kalau orang tu buat baik pada kita, kita buat baik pada dia. Dan kita merasakan bahawa mungkin silaturahim ni cukuplah, kita mesej ke, kita telefon ke, kita jamu makan sekali-sekali ke. Tapi silaturahim yang sebenar ni, bila ujian yang sebenar dia dekat mana? Ujian yang sebenar adalah bila hati kita disakiti. Ada keluarga kita yang abaikan kita. Bila mereka bertindak menjauhi kita. Masa itulah silaturahim kita akan diuji, dan sangat susah sebenarnya. Sebab
Kita ada ego, kita ada sensitivity. Kalau kita ada adik-beradik yang baik, family yang baik, mungkin tak susah. Tapi kalau kita ada family yang selalu buat perangai dia, PA dia, menyakitkan hati kita, dia tak pernah-pernah ingat pada kita, apa yang akan kita lakukan? Adakah kita akan cakap asyik aku je buat baik? Asyik ini je. Aku dah hulurkan tangan dia buat tattoo. Aku buat benda baik pun dia tak peduli juga. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Nabi kata bukanlah seseorang itu digelar sebagai penyambung silaturahim hanya bila dia nak membalas sahaja kebaikan orang. Bukan silaturahim ni maksudnya orang tu bagi kita, kita bagi dia, dia senyum kita, kita senyum dia. Maksudnya kebaikan dibalas kebaikan semata-mata. Akan tetapi pahala ganjaran menyambung silaturahim itu adalah Nabi kata bila seseorang itu putuskan silaturahimnya dengan kita, kita segera, kita cepat-cepat usaha. Maksudnya kita usaha untuk nak sambungkan. Itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Dengar macam mudah, tapi sebenarnya sangat-sangat susah. Kenapa saya kata macam tu? Sebab benda ni melibatkan emosi, melibatkan ego kita, melibatkan pengorbanan masa, wang ringgit kita dan pelbagai benda lagi. Siapa yang boleh tahan kalau dia selalu disakiti berulang kali? Boleh ke kita yang lebih tua ni nak beralah kepada maybe adik kita yang lebih muda? Mungkin dia ada menyakiti hati kita. Adakah kita nak rasa, aku abang, aku kakak, dia yang sepatutnya beralah pada aku? Bila dua-dua tak ada nak beralah masing-masing, maka habislah. Tak adalah komunikasi kat situ. Ataupun kita rasa, aku ni lebih kaya daripada dia. Aku ni dah selalu buat baik pada dia. Kenapa pula aku yang nak kena tunduk kat dia? Kadang bila kita bergaduh, biasalah. Adik-beradik ni, keluarga, boleh tergigit lidah. Kan? Dan anything yang berkaitan dengan soal perhubungan manusia is never going to be easy. Tak pernah akan menjadi mudah. Dia mesti ada konfrontasi, akan ada konflik. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar bagi mereka yang berjaya mengatasinya, yang dapat untuk nak menautkan silaturahim. Sebab tu ada seorang lelaki, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, ya Rasulullah, inna li qarabah. Aku memiliki keluarga, kaum kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku sentiasa berusaha cuba untuk nak menyambungkan silaturahim bersama dengan mereka. Tetapi mereka sering memutuskan daripada aku. I try to do good things, but they ignore me. Bila aku nak buat baik kepada mereka, mereka balas dengan perbuatan yang buruk. Aku cuba untuk nak berlemah lembut dengan mereka, tapi mereka tetap bersikap kasar, sinis dengan aku. Maka Nabi SAW kata apa? La in kunta kama qult faka'annama tusiffuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Nabi kata, kalau betul demikian seperti apa yang kamu ceritakan itu, maka seakan-akan kamu menyuapkan mereka pasir yang panas. Allah akan sentiasa menjadi penolongmu selama kamu berbuat baik sedemikian. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, keep going. Keep continue your good deeds.
Don't ever give up. Dan Allah sentiasa akan memberikan kepada kamu kebaikan, pertolongan selagi mana kamu begitu. Maksudnya bila kita nak buat baik, it doesn't matter orang tu nak balas kebaikan kita ataupun tak. Sebab bila kita nak buat baik, kita tidak mengharapkan kebaikan daripada orang. Bila kita nak bagi seseorang tu rambutan, kita tak mengharapkan dia bagi balik rambutan pada kita ataupun dia bagi kita manggis. Kita tak mengharap bila kita belanja orang, kita nak dia balas balik kebaikan kita. Bukan. Itu bukanlah kebaikan yang ikhlas. Dan sudah pasti kekeluargaan yang paling kita kena jaga adalah orang tua kita. Mak ayah kita kalau kita masih memiliki mereka. Dan jarang sekali kita akan nampak orang-orang yang buat baik, yang jaga mak ayah dia dengan baik, dengan penuh ikhlas, jaga semua kebaikan. Kita akan melihat mereka ini disempitkan rezeki mereka. Tapi kita akan melihat Allah limpahkan kepada mereka pelbagai bentuk rezeki, kebahagiaan dan ketenangan. Especially kalau kita ada mak, jaga mak kita. Bila Nabi ditanya siapa manusia yang paling utama untuk nak kita jaga, Nabi kata ibu, ayah, dan kemudian mereka yang paling hampir dengan kita. Kalau kita ada rasa kesempitan, kita ada rasa any kegusaran, cepat-cepat kita telefon, kita tanya khabar mak ayah kita kalau mereka masih hidup. Muhasabah diri kita. Boleh jadi mereka ada terasa hati dengan kita. Boleh jadi mereka ada bersedih dengan kita. Mungkin ada keinginan keperluan mereka yang kita belum penuhi. Kita gembirakan mereka. Kita senangkan mereka, insya-Allah Allah akan lapangkan kita. Dan kalau kita dah tak ada ayah, tak ada mak, kita rasa kita sempit, kita doa pada Allah, semoga Allah lapangkan kubur mereka. Semoga Allah limpahkan rahmat yang maha luas kepada mereka yang sedang berada di alam barzakh sana. Mungkin dengan bakti kita itu, sekiranya doa kita itu dimakbulkan Allah, Allah pula akan lapangkan rezeki kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sesekali kita putuskan hubungan kekerabatan ataupun kita jadi batu api atau any asbab yang boleh memutuskan ataupun merenggangkan silaturahim kita. Sebab perbuatan itu mengundang laknat daripada Allah. Apa maksud laknat? Laknat ini kita dijauhi daripada kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Dan Allah telah memberikan ancaman kepada mereka yang memutuskan silaturahim dengan laknat. Allah kata ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu, iaitu orang yang memutuskan silaturahim itu, akan dilaknat oleh Allah, dan di akhirat kelak mereka akan dibutakan mata mereka, akan ditulikan, dipekakkan pendengaran mereka. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ma min dhanbin ajdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlu al-baghi wa qati'atir rahim." Nabi kata, semua dosa ni biasanya Allah akan simpan. Allah akan tangguhkan nanti balasannya dekat akhirat. Melainkan dosa apa? Dosa berlaku zalim dan dosa memutuskan hubungan silaturahim, tali kekerabatan kita. Bayangkan kalau kita dilaknat oleh Allah, kita orang yang jadi memutuskan silaturahim. Balasan yang Allah nak bagi dekat dunia ni, kita boleh rasa Allah anytime. Sekejap je kita daripada atas, kita boleh terbalik ke bawah, upside down. Dan sebaliknya, kalaulah kita ni orang yang selalu menghubungkan ukhuwah, menghubungkan silaturahim, yang selalu mencari perdamaian, maka apa yang kita boleh expect ganjaran yang Allah nak bagi kita segera dekat dunia ni? Allah akan kurniakan rezeki yang maha luas. Macam-macam bentuk rezeki yang tidak ternilai. Dan percayalah,
rezeki Allah pasti akan bersama dengan orang yang menghubungkan silaturahim. Baik, saya di akhir ni saya nak melihat ada soalan-soalan. Kalau ada, insya-Allah saya tengok di Zoom dan kemudian saya tengok di IG. Ada kata Ustaz, Assalamualaikum Doktor. Bagaimana kalau jiran kita macam tak suka dengan usaha kita untuk berbuat baik dengan dia? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam yang baik dan taat kepada Allah? Terima kasih Doktor. Okay. Jiran. Jiran ni satu bab lain yang mana Nabi SAW dah pesan kepada kita dalam hadis Jibril, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril ni selalu pesan kepada kita untuk nak menjaga hubungan kejiranan kita. Sebabkan selalu sangat Jibril pesan ni sampai Nabi ingat jiran ni akan menjadi pewaris kepada harta pusaka kita. Hubungan kejiranan ni sangat penting. Dan saya tengok malang study ataupun semalam pun ada baca cerita ada seorang wanita nak jual rumah dia dengan harga yang rendah disebabkan jiran dia punya masalah. Dia tak tahan dengan jiran dia. Jiran ni, Masya Allah, Nabi dah pesan, kalaulah jiran kita berpindah disebabkan kejahatan kita, Nabi kata, susah dia nak masuk syurga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi kata, demi Allah tidak beriman 3 kali Nabi sebut sampai sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang mana jiran dia tidak merasakan tentram, tidak rasa aman dengan kejahatan sikap daripada jirannya. Tugas kita adalah kita nak buat baik. Macam apa yang dikatakan tadi. Macam mana kalau kita dah selalu buat baik, tapi dia tak suka. Sama ada dia ignore ataupun dia sakiti kita sentiasa. Kat situlah kita kena tengok maratib ataupun kedudukan kita nak berbuat kebaikan. Nak buat baik pada jiran ni antara hak jiran yang kita nak buat. Level pertama ni senang. Level pertama ni kita buat baik. Al-ihsanu ilaih. Kita buat baik pada dia. Yang ini semua orang boleh buat. Okey, kita masak, kita kongsi, kita bagi, kita ini, whatever kita bagi. Lebih susah daripada itu adalah kita nak bersabar dengan dia. Ini susah. Bila dia ignore kita, dia buat tak tahu pada kita, ataupun dibalas dengan benda-benda yang tak baik. Boleh tak kita bersabar? Of course, kalau kita bersabar tu pahala besar menanti kita. Sebab tak semua orang boleh bersabar. Kita ni boleh buat baik pada jiran kita kalau dia buat baik pada kita. But kalau dia buat tak baik pada kita, adakah kita masih boleh meneruskan kebaikan kita pada mereka? Ataupun kita akan balas balik kejahatan mereka dengan kejahatan? Itu susah. Maksudnya kita nak bersabar dengan keburukan mereka, itu susah. Sekadar nak menahan diri, kita menahan nak sabar diri tu, itu boleh, itu maksudnya mungkin some orang boleh buat. Tetapi yang lebih susah adalah mereka yang walaupun jiran dia menyakiti dia akan berterusan buat kebaikan. Ambil inspirasi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa awal-awal dekat Mekah Nabi sampaikan Islam dulu, subhanallah, Nabi disakiti, Nabi dianiaya, jiran sendiri buat. Even Abu Lahab tu dulu pun jiran Nabi. Jiran letak duri depan rumah, jiran buang najis dekat rumah, tengah solat dilemparkan itu dan ini dalam rumah. Tapi Nabi SAW tetap ziarah, tetap visit, tetap tak ada balas dengan keburukan. Kalaulah satu hari nanti kita tak tahan, kita nak pindah, tak ada masalah. Tapi kita jangan balas dengan kejahatan. Saya beritahu, bila kita balas seseorang tu dengan kejahatan, masalah tu tak akan selesai. Walaupun kita rasa hati kita puas. Dia maki hamun kita, kita maki hamun ni balik. Tak akan habis.
Sebab dia nak akan balas, kita nak balas balik. Tapi bayangkan, kalau kalau saya bagi situasi, kalau dia mencarut kat kita, hey, kau ni bodoh lah. Kita pun balas, wow, you look so sweet. Dengan wajah yang penuh senyuman. Dia nak kata apa? Dia cakap lagi, kau ni macam ni lah. Kau ni anjing lah. Ya salam, senyuman kau yang paling cantik sekali aku pernah tengok. Masya Allah. Lama-lama dia tak akan ada point. Dia tak boleh nak balas lah. At certain point, insya Allah, Allah akan lembutkan hati dia. Dalam Al-Quran pun Allah ada sebut kan, aw yarudduha, apa nama ayat dia tu? Ya Allah kata, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Allah kata, balaslah orang tu punya perbuatan dengan sesuatu yang lebih baik. Barangkali satu hari nanti kamu akan mendapati yang mereka ini dulu bermusuh, tetapi kemudiannya menjadi seperti orang yang kawan rapat. So kita tak tahu, dan bila kita buat kebaikan, insya-Allah kita teruskan kebaikan, kita tidak mengharapkan balasan daripada itu. Sebab kita bukan nak dia punya kuitiau ke, dia punya laksa ke apa, tak. Kita nak pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada yang tanya, Assalamualaikum doktor, bagaimana kita boleh dapat melakukan semua amalan kebaikan dengan ikhlas kerana Allah? Wow, kalau nak cerita berikhlas, it's going to be another 1 hour. Tapi saya bagi tahu, it's not going to be easy. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ulama hadis yang meninggal tahun 161 Hijrah, dia kata, ma'alajtu alayya syai'an ashadda min niyyati innaha tataqallabu alai. Aku tidak pernah merawat diri aku ini dengan sesuatu yang lebih susah daripada hati, dan ia sentiasa berbolak-balik. Hati kita nak ikhlas is not easy. Tapi apabila kita buat adalah kita sentiasa fokus untuk nak mengikhlaskan. Kita nak ganjaran daripada Allah, itu ikhlas. Kita nak syurga Allah, kita nak pahala Allah, kita nak Allah saja lihat kita. Itu ikhlas. Tetapi bila kita nakkan balasan, bila kita nak mengharapkan anything duniawi, maka itu sudah boleh menggugat keikhlasan kita. Sebab tu bila kita nak buat baik ni, kita buat je kebaikan. Dan kita tak kisah pun dia nak balas kita macam mana pun. Kalau kita bagi, dia tak balas pun, kita bagi jiran kita, contohnya hari-hari kita duk bagi dia makanan, kita masak ke apa, dia tak balas pun, tak terasa hatilah. No problem lah. Sebab kita buat baik itu bukan sebab nak dibalas kat kita. Kita buat baik itu sebab nak Allah balas kita. Allah, bila Allah bagi, is more than enough. Is more than everything. Itu keikhlasan. Ada yang bertanya lagi, Assalamualaikum doktor, adakah dikira putus silaturahim jika kita elakkan komunikasi lebih-lebih lagi dengan ahli keluarga hanya kerana tak mau bergaduh? Well, bukan nak kata putuskan silaturahim, kita melihat pada suasana ataupun situasi. Tak semestinya bila kita berdiam diri itu dikatakan memutus silaturahim. Asalkan dalam hati kita tak ada niat untuk nak berputus arang selama-lamanya. Cuma kita nak mengelakkan sam kemudaratan yang lebih besar. Kalau kita bersuara, benda tu akan jadi lebih panjang, akan jadi lebih melerit, mungkin akan jadi lebih mudarat. Maka kita memilih untuk nak menenangkan diri sementara. Tak ada masalah. Selagi kita bukan nak mendiamkan diri selama-lamanya ataupun untuk satu tempoh masa yang agak lama, it's not easy. Sebab nak fight, nak dapat apa yang Nabi kata, kita jangan boycott sesama sendiri, merajuk tu lebih daripada 3 hari kan. Itu susah nak buat tu. It's very hard. Tapi kita memilih pendekatan yang aslah, yang penting dalam kerangka yang tidak akan memutuskan. Kita nak bergaduh, tapi kita jangan putus ukhuwah. Kita nak bertengkar, tapi jangan kita putus ukhuwah. Bila kena masanya, kita tetap bersama, profesional macam biasa. Okay. Kita tengok pula soalan apa di Instagram. Ada kata, Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika bekas mertua memutuskan hubungan dengan saya? Perselisihan berlaku kerana salah faham. Menantu kata di padang mahsyar biar Allah hitungkan. Maksudnya dia adalah something yang dia dah tawar hati. Apa yang kita buat adalah kita jangan putuskan.
um, sebenarnya it's very ajaib. Saya kata ni bukan kata uh, benda yang saya tak alami, benda tu kita alami. Ada kala memang kita tak ada orang tua-tua mengajuk dengan kita. Ada certain hajat tak dipenuhi. Dia mengajuk. Saya pernah dulu saya baik dengan ada adik yang saya panggil sebagai makcik dan pakcik. Saya baik dengan dia. Tapi ada satu sebab ayah dia mengajuk lah. Kira kata yang pakcik tu mengajuk dengan saya. Tapi saya pergi rumah dia. Saya pergi, lepas tu masa tu pakcik tu tak keluar, saya bersembang dengan makcik. Dan kemudian saya datang lagi, saya datang berulang kali. Saya tunjukkan yang kita always nakkan kebaikan. Itu Islam ajar. Alhamdulillah. Lepas tu dia tenang, boleh salam, baik dan okey balik. Yang penting adalah kita keep relax. Kita nak berbaik orang boleh relax. Buat macam biasa. Dia makin hamun di bambu kita dia. Sampai bila? Akan ada sampai satu masa hati dia akan lembut juga. Cuma kita ni lah sama ada nak malu ke, kita nak ego ke, nak buat baik pada orang. Buat je baik, no problem. Kita datang, visit, kan. Kita ukhuwah kita dengan dia tu bukan akan terputus sebabkan dia tak ada anak. Kita dah berputus arang dengan anak dia. Maksudnya kita nak berputus hubungan, tak. Datang cakap, ayah, pakcik ke, siapa kita kata, saya berukhuwah, bersaudara dengan ayah ke, dengan pakcik ke, fillah, kerana Allah, bukan hanya kerana anak pakcik semata-mata. Mungkin Allah telah takdirkan kita tak ada jodoh. Tetapi walaupun macam tu, kita tetap, maksudnya atas dasar ukhuwah kita tetap bersama. Walaupun tak ada jodoh tidak bererti kita nak bergaduh, bukan bererti kita nak bermusuhan. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya sebagai manusia pasti ada kesalahan. Saya akan cuba muhasabah diri saya dan saya akan cuba untuk nak memperbaiki diri saya. Dan di pihak saya minta maaf sangat pada pakcik ke, pada ayah ke. Cakap macam tu. Kata, saya tak mahu bermusuhan. Saya tak nak kita sebab nanti kita akan bersengketa di hadapan Allah. Saya tak nak benda tu begitu. Kalau boleh saya nak selesaikan benda ni di dunia lagi. Kan? InsyaAllah, kita sama-sama cuba cari penyelesaian, kita cari perbaiki dan just be someone yang jujur. InsyaAllah orang yang jujur dengan diri sendiri, nothing to worry. Percayalah, saya pernah mengalami benda ni. Okay. Ada yang Ustaz, hukum putuskan hubungan silaturahim dengan sepupu. Haram ya akhi. Jangan putuskan hubungan. Kalau dijahat macam mana sekalipun, jangan putuskan hubungan. Just kalau perlukan some distance, make it some distance, tapi jangan putuskan. Salam Ustaz, dalam kes kita selalu berbudi kepada jiran, tapi jiran tak pernah balas. Jiran kita tahu dari orang lain sebenarnya dia tak suka makanan yang kita beri. Dia tak suka makanan yang kita beri. Adakah kita perlu meneruskan kebaikan? Kalau dia tak suka makanan yang kita bagi tu, tukar benda lain. Benda yang dia suka, yang orang biasa suka, bagilah KFC ke, bagilah McDonald ke, bagilah smoke duck ke, bagi kambing bakar ke, insyaAllah suka punya. Kalau kita bagi ikan goreng, dia tak suka. But it's okay. Walaupun dia tak balas sekali pun, macam saya dah bagi tahu tadi, kita bukan nak dia balas. Bila saya pun Masya Allah dengan jiran-jiran ni, kalau saya ada rezeki lebih, saya kongsi. Saya bagi. Tak ada terkelumit saya nak balik balasan tu. Tak ada saya nak kata, harap-harap esok dibalaslah balik. Saya kadang-kadang saja niat, pergi beli KFC, saya beli extra. Okay. Saya beli double, bagi jiran. Kadang-kadang beli ini sikit, ada lebih sikit, bagi jiran. Bagi. Tak pernah rasa nak minta dia balas balik. Dia tak bagi pun, tak ada balas, saya tak pernah terasa hati pun. Sebab bila kita nak buat baik, kita kan macam saya beritahu, kita buat baik sebab kita nak patuhi wasiat daripada Nabi. Kita nak ganjaran daripada Allah. Kita bukan nak
apalah sangat balasan kalau boleh bagi macam mana. Balasan dunia ni tak macam mana pun, at the end dia masuk perut dia keluar, tak ada, benda tu sekejap, sementara je. Tapi balasan daripada Allah, itulah rahmat keberkatan yang kita nak. Doa daripada dia, itu yang baik. Sometimes kadang-kadang bukannya jiran tu nak sangat apa yang kita bagi tu, ataupun kebaikan yang orang nak bagi tu, dia lebih, bila dia tahu kita ingat dia, benda tu just keep continue. Nabi kata walaupun even kita masak kuah, kita tak makan, kita tak ada ayam sekali pun, tak ada lauk, daging ke apa, kita boleh lebihkan kuah-kuah bagi pun tak apa. La tahqiran, Nabi kata ya nisa al-muslimat, janganlah perkecilkan satu pemberian itu walaupun firsin syah. Walaupun kalau kaki kambing tu firsin ni tak ada nilai ni, kita boleh bagi pada orang, ataupun orang bagi pada dia, jangan kecilkan benda tu. Sebab kebaikan ni tak diukur dengan nilai. Kebaikan ni dengan jiwa kita bagi. That's more important. Never ever harapkan. Kalau kita mengharapkan balasan daripada orang, kita tidak akan bahagia. Alright. Wow. Soalan pasal silaturahim ni ada pelbagai. Wah. Okey, banyak sebenarnya di IG pun sangat-sangat banyak soalan ni. Mungkin saya tak dapat nak jawab semua. Mungkin ada sebahagian soalan-soalan yang boleh dibawa ke minggu hadapan, kita bawalah ke minggu hadapan. Okey. Okey, saya tengok lagi. Ustaz, ada makcik kita buat jahat pada keluarga kita, perlu ke kita berbuat baik? Yes, teruskan buat baik. Buat apa kita buat jahat pada dia kan? Paling-paling kita jangan, kita buat tak tahu je. Kita jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kalau kita sentiasa dia buat buruk, kita balas kebaikan, at certain point dia akan penat. Dan mungkin insya-Allah moga-moga dia boleh berubah ke arah kebaikan. Assalamualaikum doktor, mohon pencerahan. Seseorang yang batu api dan suka menyakiti kerabatnya dengan lidah, adakah tindakan untuk menjauhkan diri dan keluarga tidak supaya tak disakiti dikira memutuskan silaturahim? Adakah tindakan menjauhkan diri tersebut bertepatan dengan saranan agama? Menjauhkan diri dengan kadar. Maksudnya kita boleh menjauhkan diri dengan kadar yang mungkin untuk tidak memburukkan keadaan. Tapi kita jangan sesekali ada niat untuk nak memutuskan hubungan selama-lamanya. Tapi kita ada cara yang kita cuba mencari jalan untuk kita be strong, untuk kita nak ubah keadaan itu. Untuk nak kita berikan nasihat kepada si fulan, kan, benda ini mungkin tidak baik kepada keluarga. Kita ni bila nak bagi nasihat, jangan gaduh-gaduh. Bagi nasihat dengan cool, professional. Kita kena expect dia tak dengar. Kalau dia tak terima sekali pun, it's okay, it's fine. Kita dah sampaikan dengan bil hikmah, dengan sebaik-baiknya. Dan kita tetap akan cari jalan yang, maksudnya janganlah sampai nanti kalau nak pergi rumah dia pun tak boleh. Maksudnya sampai kita langsung tak ada interaksi dengan dia, komunikasi dengan dia. Ada sikit-sikit in touch, keep in touch, supaya tidak langsung. Kalau kita menjauhkan diri dah tak terhubungan, akan jadi alasan. Oh, kenapa kau senyapnya? Kenapa kau menjauhkan diri je? Tak mau ada alasan-alasan macam tu. But we have to prepare ourselves to be strong untuk nak dengar kata-kata yang bingit telinga tu. Tapi insya-Allah, kadang-kadang orang kita ni kena belajar untuk nak tebalkan telinga sikit, untuk nak tebalkan hati kita sikit. Just insya-Allah act like a gentleman. Dan insya-Allah banyak saya bagi tahu is masalah dekat perhubungan kebanyakannya terjadi disebabkan oleh komunikasi. Komunikasi yang kurang berkesan inilah yang selalu memberikan kemudaratan dalam perhubungan. Dan saya bagi tahu banyak masalah dalam perhubungan, especially even di dunia ni sekalipun, yang boleh diselesaikan dengan good communication. Just kita yang kena tahu art of communication, macam mana kita nak bernegosiation, macam mana kita nak berkomunikasi, macam mana kita nak menekel hati orang tu, macam mana kita nak psikologi, kita nak reverse psychology, kita nak just benda ni adalah kita nak tangkap dia punya mind dan dia punya hati. Dan saya faham orang kita tak ramai yang pandai dalam bab ni, tapi we have to learn. Dan insya-Allah when we learn this, kita tahu the art of communication, insya-Allah hubungan yang jauh tu kita boleh tarik dekat. Even orang yang bermasalah tu pun kita boleh pusing ni. Insya-Allah dia boleh berubah, insya-Allah. Saya yakin benda tu. Allah yubarik fik. Allah, macam-macam orang tanya kira jenis
jiran lepas kucing macam mana berak merata ya Allah. Memang sakit hati. Saya tak nafikan kucing berak kat rumah kita sakit hati tu, lagi kita yang kena kutip. Nak buat macam mana? Paling-paling kita boleh bersabar dan kita boleh nasihat pada jiran. Cuma nasihat saya pada jiran tersebut, kita kena ingat hak jiran manusia itu lebih besar daripada hak kita nak pada binatang haiwan tersebut. Ada kadang-kadang jiran ni dia tak fikir bab tu. Bagi dia dia nak bela kucing. Tapi kita kena ingat bila kita nak bela kucing, kita kena ada kemampuan untuk tidak memudaratkan jiran tetangga kita. Ada orang rumah kecil tapi dia nak bela kucing, lepas tu dia lepas. Kucing tu datang bertandang makan kat rumah ni, lepas tu berak kat rumah orang lain. Itu salah. Kan kita maksudnya kita tidak berkemampuan untuk nak membela. So janganlah bela. Kan kalau kita nak bagi makan, bagi tempat yang jauh. Sebab kita tahu kucing ni tidak berakal. Tetapi yang tuannya itulah yang kena jadi bijaksana sikit. Kadang-kadang jiran kita diam je, pendam je perasaan tu. Dan kita pula, alah takkanlah nak ini kucing je kot, dia tak ni kan. Kita kena fikir benda tu. Dan kucing ni sifat dia macam mana. Kucing ni, lainlah kalau kita bela kucing. Sebab tu orang yang bela kucing mahal ni lagi bagus. Dia beli mahal-mahal tu, dia kurung dalam rumah. So kucing tu dia tahu, kalau dia keluar takut hilang kan, kena curi ke, ataupun hilang tak balik ke. So dia jaga elok dalam rumah, bagi litter box, food mahal-mahal semua. Dia jaga elok-elok. Tapi kadang-kadang kucing kampung ni orang ni, bagi makan depan rumah, kucing tu dah suka dekat rumah dia, time nak melepas dia pergi rumah sebelah. Itu tak elok. Kalau dalam keadaan macam tu, kita jangan buat macam tu. Okay, ingat, kucing insya-Allah boleh survive. Tapi kita nak jaga hak manusia sebagai jiran ni yang susah. Tu ingat jiran semua. Alright. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah saya rasa sekadar itu sahaja dulu pada malam ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. InsyaAllah jangan lupa lagi bersama dengan kita pada Rabu minggu hadapan. Kita akan sambung lagi kelas kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.